Dan saya kira pada ketika ini juga kita ingin bersama dengan Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar yang sudah pun bersedia di talian ya Niki. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Mahfuz, terima kasih kerana sudi bersama kami. Datuk, negara kehilangan pemimpin menteri yang cukup rajin. Tetapi bagi individu bernama Mahfuz Omar, anda kehilangan sahabat, dan apa yang pertamanya, apa kenangan yang paling berbekas di hati Datuk berkenaan dengan Allahyarham? Pertama, kami sama-sama membina membangun perjuangan dalam parti PAS satu ketika dahulu dari keadaan susah payah sampai negara. Itulah dia Datuk Seri Salahuddin dan juga saya. Kami naik bas Maraliner, bas apa-apa saja, bas ekspres untuk pergi ke utara ataupun ke selatan ataupun ke timur. Itu bagi saya bahawa satu yang sangat menggambarkan kegigihan daripada awal. Malah beliau sanggup melepaskan jawatannya di bank pada waktu itu untuk membuka sedikit perniagaan kedai makan, jual goreng pisang, goreng pisang pecah dengan kicap. Pada waktu itu saya masih ingat kedai di Batu Pahat, tapi tidak lama. Dan kemudian beliau terus full time dengan parti sehinggalah dia keluar daripada PAS dan terus istiqamah dalam perjuangan amanah dan juga Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan untuk membina Malaysia yang lebih baik untuk kehidupan kita bersama. Mungkin Datuk boleh ceritakan kali terakhir bersama dan juga bertemu dengan Allahyarham, apa kenangan itu? Ya, kali terakhir pertama hari Khamis malam dia sampai ke Rustar. Saya bawa dia makan bersama malam. Kemudian pagi Jumaat saya bawa dia makan di Pekan Sehari. Di sini Kedah ni orang panggil Pekanan di Titi Haji Idris. Dia bersungguh-sungguh makan, tak seperti biasa. Dia makan agak luar daripada kebiasaan dia. Dia sangat menjaga makan, walaupun dia makan berselera, tetapi dia jaga jumlah makanan. Tetapi hari itu dia agak makan berselera dengan gulai ayam kampung, gulai itik, ayam kampung goreng. Kemudian dia pergi satu majlis lagi pun orang jamu dia makan lagi. Kemudian dia pergi dusun kawan saya tak pergi di dusun tu. Dia makan lagi. Makan buah durian, makan macam-macam kawan saya masak untuk dia. Dan dijangka saya nak jumpa dengan dia tu pada malamnya. Tapi apakah dia Datuk yang mempunyai rantau. Datuk sendiri yang mempunyai pengalaman cukup dekat dengan Allahyarham sekali, mungkin ada kata-kata sepanjang bersama dengan Allahyarham ini, apa kata-kata yang paling Datuk ingati dan akan semat di dada Datuk? Ya, dia satu kata-kata yang sangat bersemangat yang terus dia berikan kepada saya waktu saya bersama dengan dia di dalam penjara. Dalam isu kriket, isu tidak perasaan kriket, dia selalu memberikan kata-kata semangat untuk saya, dan juga ada seorang dua kawan lagi yang sama-sama dipenjarakan pada waktu itu untuk menenangkan. Kadang-kadang mari rasa risau tentang keluarga dan sebagainya, tapi dialah yang membina kekuatan untuk rakan-rakan dan kawan-kawan. Jadi saya ucapkan terima kasih, Din. Aku akan ingat engkau selama-lamanya. InsyaAllah, mudah-mudahan Din kita jumpa di syurga. Di hari akhirat adalah kita jumpa bersama. Dan kami tak lupa. Hingga ahli perniagaan melihat dia sebagai enjin baru ekonomi negara. Ini tanya kepada kau, Din. Kau sahabat setia dunia akhirat, Din. Datuk Mahfuz, sudah pasti banyak perkara yang ingin dikongsikan, tapi dalam masa yang sama mungkin sukar untuk diluahkan pada masa ini. Namun begitu, sebagai meneruskan dan bagaimana Allahyarham perlu diingati oleh rakyat Malaysia secara keseluruhan, bagaimana Allahyarham perlu dikenang oleh anak-anak muda, legasi yang ditinggalkan. Dan juga Datuk Mahfuz,
apabila kami temu bual sepanjang malam ni kurang sejam, setiap seorang daripada mereka yang yang kenal rapat dengan Allahyarham, mereka akan mengatakan bahawa Allahyarham cukup tenang. Saya sendiri tertanya, bagaimana Allahyarham mendapat ketenangan itu? Apa yang membuatkan beliau kekal dalam sifat sebegitu? Sebagai sahabat baik, mungkin Datuk dapat berkongsikan. Positif dalam semua hal. Dia menganggap sesuatu yang berlaku itu adalah sesuatu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap cabaran itu bagi dia hadapi dan dengan penuh tabah, dan jika mengatasi masalah cabaran itu satu kejayaan dan kemenangan kepada dia. Itu jiwa perjuangan yang ada kepada diri dia lah. Dan saya juga melihat bagaimana Salahuddin yang sepatutnya menjadi contoh ikon kepada anak-anak muda ni, yang gigih, tidak pernah mengenal penat dan lelah, dan waktu untuk dia bekerja. Dan di saat dia memegang jawatan dengan kesibukan kerja-kerja parti dan kerja-kerja kerajaan ini, dia tidak pernah lupa terhadap keluarga dia, anak-anak, cucu dan sebagainya. Yang dia seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak dan cucu-cucu dia. Dan inilah watak yang harus ada kepada semua anak-anak muda yang ada pada hari ini untuk bangun yang cemerlang seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub. Mungkin kita menghubungkan balik apa yang kita terputus sebentar tadi. Saya berada di rumah jenazah, tempat mereka sedang memandi jenazah sekarang ni. Okey. Datuk, mungkin kita dapat memahami dan juga dapat melihat kepada bagaimana proses yang seterusnya. Difahamkan jenazah akan diterbangkan insya-Allah sekitar jam 1 pagi nanti, dan juga bagaimana kita dapat fahami kalau daripada info yang Datuk terima dan juga ketahui. Ya, jenazah akan dimandikan, sedang dimandi. Kemudian kita akan solat jenazah di Masjid Badar dekat dengan hospital ini. Kemudian kita akan terbangkan dia dalam jam 1 ataupun 1:30 pagi untuk terus ke lapangan terbang Senai untuk dibawa balik ke kampung dia di Kampung Serkat, Pontian, untuk disemadikan besok di Pontian lah. Dan Datuk, tadi saya tertarik ataupun saya mungkin terputus talian ketika Datuk meluahkan kenangan, meluahkan kata-kata terhadap Allahyarham. Datuk memanggil Allahyarham Datuk Seri Salahuddin sebagai Din. Ya, Salahuddin. Kadang-kadang Din, kadang-kadang Salahuddin. Dan mungkin apa kalau dapat peluang terakhir untuk bercakap dan juga mengatakan, dan juga saya tertarik apabila Tan Sri Lim saya mengatakan bahawa kita perlukan lebih ramai lagi orang individu seperti Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Salahuddin dalam pelbagai bidang, pelbagai baik politik ataupun membangun negara bangsa ini. Justru bagaimana kita mengangkat perkara ini? Saya masih ingat dia masa dalam PAS dan juga dalam amanah. Dia mempunyai watak seorang yang diplomat. Dan kalau ada berlaku krisis-krisis dalaman parti dalam PAS dan juga dalam amanah ni, maka dia akan ditugaskan untuk menyelesaikan antara pihak-pihak yang berbalah. Dan ini satu keupayaan yang sangat luar biasa lah bagi saya yang ada kepada dia. Ini satu kehebatan yang mungkin tidak ada kepada orang lain. Saya sendiri pun tidak ada keupayaan itu, tetapi keupayaan itu ada kepada Allahyarham. Apabila diutuskan ataupun diamanahkan untuk menjadi mediator ataupun penuh berbincang dengan diplomasi walaupun di sebalik pertentangan idea, namun begitu Allahyarham tetap tegas dengan prinsip dan juga apa yang dipegangnya. Bagaimana Allahyarham mengimbangkan kedua-duanya itu? Dia bertegas dengan prinsip yang dibawa, tetapi mempunyai keterbukaan. Jika sesuatu idea yang dikemukakan oleh berbagai-bagai pihak malah dalam parti, maka dia ada insan yang sentiasa bersedia untuk mendengar dan dia menilai idea itu sama ada relevan ataupun tidak. Dan ini suatu yang sangat istimewa lah kepada beliau sebagai seorang pemimpin.
Dan kita juga melihat sosok Allahyarham ini merupakan satu sosok yang begitu penting dalam pentadbiran negara kita. Kalau kita lihat dalam politik ini sudah perkara biasa sebenarnya, ada yang menjadi lawan dan juga ada yang menjadi kawan dalam arena politik ini. Tapi Allahyarham boleh dikatakan sebagai seorang yang disenangi. Bagaimana kehadiran Allahyarham dalam landscape politik ini diraikan oleh ahli-ahli politik yang lain, dan juga bagaimana peranan yang dibawakan oleh Allahyarham ini disambut baik oleh pemimpin-pemimpin lain. Datuk Mahfuz Omar, mungkin ada cerita yang kita tak pernah dengar, satu cerita peribadi yang Datuk rasakan ini satu kepribadian yang cukup baik untuk dikongsikan, Datuk. Ya, dia mempunyai satu peribadi yang sangat baik dan mulia. Dia sentiasa meraihkan orang walaupun ada perbezaan, malah dari sudut persaing politiknya. Kalau kita lihat bahawa sepanjang perkhidmatan beliau dengan kerajaan, beliau tidak segan untuk mengunjungi pemimpin PAS yang masih ada pada hari ini untuk bertanya khabar dan sebagainya. Ini satu keistimewaan. Anda semua boleh tanya, antaranya ialah Pak Daeng. Pak Daeng Sanusi Daeng Mario, bekas naib Presiden PAS yang sudah bersara, Datuk Mustafa Ali. Sampai sekarang dia Salahuddin menghubungi kedua-dua pemimpin ini dan juga pemimpin yang lain, dan dia akan menyampaikan salam kepada saya, mengatakan bahawa Datuk Mustafa Ali kirim salam pada saya, Datuk Dr. Daeng Sanusi kirim salam pada saya, mereka nak jumpa kita semua dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa beliau walaupun berada pada kedudukan seperti yang ada kepada beliau itu, beliau tidak pernah melupa kepada mereka-mereka yang dulu bersama dalam parti-parti PAS itu, walaupun sekarang ada perbezaan dan sebagainya. Ini satu kelebihan dan keistimewaan Allahyarham. Datuk Mahfuz, apabila kita bercerita pasal politik, ada setengah anak muda ataupun kebanyakan masyarakat merasakan bahawa orang politik ini sentiasa bertelagah, dan juga apabila berbezaan pandangan dan juga berbeza pendapat itu seringkali disama ertikan dengan permusuhan. Adakala ianya benar, namun individu seperti Datuk Seri Allahyarham, Datuk Seri Salahuddin Ayub, mungkin kita boleh kata malam ini menafikan persepsi dan juga perkara itu, dan itu diterjemahkan menerusi tindakan. Tapi dalam ahli-ahli politik, bagaimana kita menganggap bahawa nilai ini yang perlu dipertahankan, ciri ini yang perlu diketengahkan, dan bagaimana Allahyarham resilience dengan kelembutan diplomasinya itu? Saya dengan dia khususnya, kami membina dari sudut melihat pertelegahan, perbalahan. Dia bukan satu yang bersifat permusuhan. Kami melihat perbalahan dan pertelegahan itu satu idea, satu lontaran idea. Cuma bagaimana orang itu mengutarakan idea dan menganggap ianya akan berhenti di mana. Kalau dia akan berhenti dengan dia bersifat permusuhan, maka dia jadi permusuhan. Tetapi tidak kepada saya dan juga kepada Allahyarham. Kita melihat bahawa itu adalah idea. Pertelagahan adalah lontaran idea. Maknanya mereka nak lawan idea, nak lawan idea kami, nak lawan idea dia. Jadi orang akan melontarkan apa-apa saja yang kadang-kadang sampai kepada peringkat melihat kepada perkara tersebut seolah-olah seperti pertelagahan. Tetapi hakikatnya Allahyarham tidak melihat itu sebagai pertelagahan, tetapi melihat itu adalah sebagai satu idea yang sepatutnya diraihkan oleh beliau. Datuk, saya ingin berkongsikan satu paparan berita kami pada 15 Julai lalu. Ini adalah reaksi pantas Allahyarham apabila ada gerakan petisyen supaya memang menggesa kerajaan untuk menangani kenaikan harga barang, kalau dapat dipaparkan di iPad kami, di mana ini adalah paparan berita kami pada 15 Julai lalu, di mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub mengalu-alukan kehadiran Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia GAMIS bagi membincangkan isu peningkatan harga barang asas. Beliau berkata demikian menerusi satu kemas kini di media sosial sebagai respon kepada laporan kami Astro Awani yang bertajuk GAMIS Gerakan Petisyen Gesa Kerajaan Tangani Kenaikan Harga Barang yang disiarkan pada 15 Julai lalu. Ini adalah bukti sahih yang berlaku pada minggu lalu. Dalam politik, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tentangan itu diperlukan. Bagaimana kita melihat bahawa ini yang perlu dibugarkan dalam
tadbir urus perlu dilaksanakan dalam setiap pengurusan dan juga dalam politik negara ini. Politik bukan sahaja mengenai pertentangan idea dan juga permusuhan, tetapi menyelesaikan itu, dan itu yang ditunjukkan dan reaksi pantas itu yang diberikan oleh Allahyarham. Ya, itu saya katakan tadi bahawa dia tidak melihat soal perbalahan ataupun ada satu pihak yang membantah tindakan yang dilakukan oleh beliau dan sebagainya sebagai satu bantahan semata-mata, tetapi beliau mengalu-ngalukan kerana beliau melihat bahawa itu adalah idea yang mungkin beliau boleh apply dalam konteks tugas beliau sebagai seorang menteri dan juga sebagai seorang pemimpin politik. Jadi ini saya fikir bahawa yang sepatutnya menjadi contoh kepada semua orang untuk melihat bahawa kita bersedia untuk mendengar daripada berbagai-bagai pihak. Kita tidak boleh menganggap bahawa orang lain itu tidak mempunyai kemampuan untuk melontarkan idea-idea yang bernas kepada negara.